Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Hasanah binti Muhammad Sain. Dalam topik kita yang akan dibahaskan pada hari ini adalah berkaitan talak talik menjaga status perkahwinan atau peruntukan syariat Islam. Tapi sebelum itu, tonton dulu video ini. Apakah hukum cerai secara taklik? Cuba beri contoh lapas. Cerai taklik ini suami menyebut dia ada taklik biasa tanpa kait, ada dengan kait dengan perbuatan. Biasanya kait dengan perbuatan. Contohnya suami kata, kalau mugi pula rumah kawanmu hak di seberang takir tu, Muhani tu, jatuh satu talak. Itu panggil cerai taklik. Faham? Bini dia pergi seberang takir tapi tak pergi Muhani tu, tak jatuh talak. Berak dia pergi Muhani, jatuh talak. 50 tahun taklik itu berlalu, bini dia tak gigi rumah ni, tak jatuh talak. Tahun ke 51 bini dia gigi, jatuh talak. Walaupun laki dia nyanyuk pakai tokak. Faham lagi? Itu taklik. Istilah taklik merupakan kata dasar daripada alaka yu'aliku, yang mana dari sudut bahasa membawa maksud kepada menggantung atau mengaitkan, gantung atau sangkut. Dari sudut istilah, taklik membawa maksud kepada menggantung atau mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Manakala istilah talak adalah kata dasar daripada talaqa yutaliku, yang mana dari sudut bahasa membawa maksud kepada meleraikan atau melepaskan suatu ikatan. Dari sudut istilah, talak membawa maksud kepada meleraikan ikatan perkahwinan dengan serta-merta atau pada masa akan datang dengan syarat-syarat yang tertentu. Kalau engkau pulang ke rumah ibumu, berarti engkau jatuh ataupun ditalakkan dengan satu talak. Tu nama dia ta'liq. Tu ta'liq pada masa yang akan datang. Dia tak balik lagi. Kan? Tu pun ta'liq. Satu lagi ta'liq, dia ta'liq benda yang memang munjis, dia panggil on the spot berlaku. Dia kata, kalau hari ni hari Isnin, memang hari Isnin pun hang jatuh satu talak. Memang kira clear jatuh satu talak. Satu lagi dia ta'liq macam ni. Dia kata, kemarin hang ada ambil dek duit aku tak dalam ni. Isteri dia kata ambil. Mesti hang ambil. Kata ambil. Kalau hang ambil duit aku kemarin ni, atas meja ni, hang jatuh satu talak. Kau jatuh satu talak. Itu ta'liq kepada benda yang telah berlaku. Antara hikmah pensyariatan talak taklik adalah yang pertama adalah untuk mendidik seorang isteri, di mana sebagai contoh seorang suami menjatuhkan talak taklik kepada isterinya sering keluar tanpa keizinan seorang suami, di mana talak taklik dijatuhkan adalah untuk mendidik supaya seorang isteri itu tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Yang kedua adalah memelihara hak dan kebajikan seorang isteri. Seperti isteri meminta seorang suami menjatuhkan talak taklik, melafazkan talak taklik agar tidak memukulnya atau meninggalkannya tanpa nafkah atau sebagainya, agar menjadikan seorang suami itu lebih bertanggungjawab. Dan perkara ini merupakan salah satu talak taklik yang dilakukan selepas akad nikah. Yang ketiga adalah meyakinkan isteri. Kadang-kadang suami melafazkan talak taklik adalah bagi mendapat keyakinan seorang isteri bahawa dia tidak akan mengulangi perbuatan buruk yang pernah dilakukan selama ini, seperti berjudi atau sebagainya. Lafaz talak taklik selepas akad nikah adalah berbeza bagi setiap negara. Bagi negeri Selangor, seorang suami akan menyatakan bahawa saya dengan sesungguhnya mengaku bahawa sekiranya saya meninggalkan isteri saya, iaitu nama isteri beliau, untuk tempoh 4 bulan hijrah secara berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, dan sekiranya saya atau wakil saya gagal menyediakan nafkah kepada isteri saya dalam tempoh yang sama di atas, sedangkan dia taat atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya, dan apabila dia membuat aduan kepada qadi atau hakim syar'i, dan jika sabit aduannya di sisi qadi atau hakim syariah dan dia memberikan kepada qadi atau hakim syariah yang menerima bagi pihak saya sebanyak RM10 atau senilai dengannya, maka ketika itu bertaklaklah dia dengan talak khul.
Walaupun hikmah persyariatan talak taklik ini pada dasarnya adalah merujuk kepada suatu perkara yang positif, suatu perkara yang baik. Akan tetapi pada masa kini, kebanyakan suami menggunakan kuasa talak taklik untuk kepentingan peribadi. Yang mana antara kes yang pernah berlaku di Malaysia, yang mana seorang suami menjatuhkan talak taklik, melafazkan talak taklik kepada isterinya sekiranya mengambil dos vaksin ketika COVID-19. Akan tetapi tanpa pengetahuan seorang suami tersebut, isterinya telah mengambil dos vaksin secara diam-diam sebelum lafaz taklik itu dilaksanakan. Perkara ini menjadi kekeliruan kepada seorang isteri. Adakah status perkahwinannya masih boleh diselamatkan atau tidak? Mahkamah Syariah Terengganu belum menerima permohonan pengesahan status perkahwinan seorang isteri yang dilapor diceraikan gara-gara menerima suntikan COVID-19 tanpa pengetahuan suaminya minggu lalu. Ketua Hakim Syari'i Terengganu Wan Muhammad Zakri Wan Muhammad berkata, pasangan jarak jauh berkenaan dinasihatkan hadir ke Mahkamah Syariah berhampiran bagi menentukan status perkahwinan mereka. Menurutnya, lafaz taklik yang dilafazkan suami pasangan terbabit yang berasal dari Terengganu perlu diputuskan oleh mahkamah. Saya menasihatkan pasangan tersebut kalau masih dalam keadaan kebuntuan, sebaik-baiknya mereka datang ke Mahkamah Syariah supaya dapat dibuat satu keputusan yang tepatlah berkaitan dengan status perkahwinan mereka akibat daripada pelafazan taklik oleh pihak suami tadi. Kerana di pihak Mahkamah Syariah ini sebelum membuat satu-satu keputusan, banyak perkara-perkara dan kriteria-kriteria yang akan diambil kira dalam menentukan satu-satu taraf perkahwinan tersebut. 27 Ogos lalu tular di laman sosial seorang lelaki tergamak melafazkan taklik terhadap isterinya setelah isterinya mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dos pertama tanpa pengetahuannya. Lelaki terbabit dilaporkan menceraikan isterinya melalui aplikasi WhatsApp. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Abghadu halal ilallah at-talaq," yang membawa maksud kepada perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah talak. Riwayat Abu Daud 2178 dan Ibnu Majah 2018. Daripada dalil ini jelas menunjukkan bahawa walaupun banyak perkara yang dimurkai oleh Allah, Allah sangat murkai pada perbuatan talak. Berikut merupakan satu posting daripada Facebook di mana seorang isteri mengadu bahawa suaminya menjatuhkan talak taklik kepada isterinya jika beliau mengambil dos vaksin ketika COVID-19 berlaku. Selain daripada itu, terdapat keratan akhbar online ada menyatakan bahawa suami ugut lafaz taklik jika isterinya bersalin dan disambung oleh doktor lelaki. Selain daripada potongan keratan akhbar online, terdapat juga perkongsian di Twitter di mana terdapat perbualan di WhatsApp yang mana seorang suami mengugut dengan menyatakan melafazkan talak tadi iaitu cerai talak 3 kepada isterinya yang sedang hamil 4 bulan jika dia tidak dilayan. Selain daripada isu-isu tersebut, terdapat juga isu politik yang turut dikaitkan dalam lafaz cerai talak taklik ini, di mana terdapat satu posting di Facebook di mana seorang suami akan menceraikan bininya dengan lafaz talak 3 jika PMX dan Kerajaan Perpaduan masih bertahan sampai bulan 8 2023. Perkara ini berkaitan dengan pelantikan Perdana Menteri baru iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menjadikan politik sebagai salah satu alasan untuk menjatuhkan lafaz talak taklik bukanlah suatu isu yang baru. Hal ini kerana keratan akhbar tersebut merupakan keratan akhbar pada tahun 1980-an. Hal ini kerana berlakunya konflik di antara suami isteri di mana seorang suami menjatuhkan taklik kepada isterinya kerana mengundi berlainan parti. Allah Taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, yang mana maksudnya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri daripada jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentera kepadanya dan dijadikannya di antara kamu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar ada tanda bagi kaum yang berfikir. Daripada dalil ini jelas menunjukkan bahawa Allah menjadikan lelaki dan perempuan itu saling melengkapi sebagai satu pasangan suami isteri.
Di mana umpama melengkapi itu umpama garam dalam masakan, umpama gula dalam minuman, yang mana saling melengkapi antara satu sama lain. Mulai pada satu pertandingan berdasarkan klasifikasi yang sama. Oleh itu penggunaan talat tali. Maksud talat tali bukan boleh digunakan dengan sewenang-wenangnya. Di mana hak talat tali itu memang menjaga status perkahwinan bukan yang merupakan syariat Islam. Kesan daripada saya Nurul Hasanah. Sekian, terima kasih.